pemimpin yang adil. Alhamdulillah. Dan telah dikata orang nak cerita adalah seumpama sultan yang adil seperti angin yang mengembangkan segala bunga dan menyuburkan segala roh hamba Allah. Bunga kembang, roh manusia pun baik. Maka sedianya bagi raja, jangan ditaruh akan hijab. Apa dia taruh hijab? Jangan ada pengawal yang menyekat orang nak pergi jumpa dengan dia. Itu maknanya hijab. Jangan salah faham pula, raja kena pakai hijab pula, pakai purdah pula. Jangan letak pengawal-pengawal yang menyebabkan rakyat tak sampai nak jumpa dia. Jadi kesakitan, susah orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Dan jangan ditaruh bahawa security jaga pintu dia yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Ini di antara yang kita tengoklah kalau tuan-tuan tengok dalam berita. Saya seronok tengok di negara Arab Saudi ni. Kalau raja dia pergi jumpa orang kampung ni, masuk bawa dengan surat-surat dia pergi sendiri pada raja. Seorang-seorang dia masuk. Tunjuk gini pula tu atas muka raja. Allah kata picture orang Arab. Dia panggil orang Badui mudah dia. Jadi cara ni ialah zaman kita ni sesuai dengan masa lah. Kalau semua orang pergi pejabat tak nak kerja lah pemimpin kita. Biar ada dia punya setiausaha dia, tapi boleh sampai maklumat yang nak disampaikan kita boleh. Dan daripada Maimun bin Mahran katanya, adalah aku duduk dalam majlis Umar bin Abdul Aziz. Maka berkata ia, siapa di pintu? Siapa di pintu? Maka jawabnya seorang laki-laki yang turunkan untanya. Orang laki-laki baru turun daripada unta, menyangka bahawa ia anak Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni rasanya anak pada Bilal. Maka mengizinkan ia baginya dengan masuk, suruh dia masuk dia. Dan berkata ia, telah mencerita akan daku saya dengar daripada bapa ayah dia, bahawasanya Nabi kita, ada riwayat Nabi kita bersabda, sesiapa yang merintah suatu daripada pekerjaan umat ini, kemudian dia letak orang yang menghalang rakyat daripada bertemu dengan dia, yang menegahkan mereka itu daripadanya, melainkan mendinding Allah Ta'ala daripadanya pada hari kiamat. Hadis ini dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanadnya dhaif. Maka tatkala mendengar ia, berkata ia bagi orang yang menunggu di pintu, pergilah kamu duduk di rumah kamu, maka tiada dilihat akan seorang kamu daripada itu duduk pada pintunya. Jadi orang tu, pengawal pintu dia tu duduk sini. Bila dia dengar hadis ni, dia kata balik rumah mula, tak payah jaga-jaga pintu lah, pakai jadi terus gini. Itu zaman-zaman dia lah. Zaman kita hari ni masya-Allah, kalau tak ada pengawal langsung kan, jawab dia je, tak nak kerja lah kita dah. Tak usah kata mimpi, kita ustaz ni tak nak mengajar kalau kira tu buat ini. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, yang kita tahunya Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, berkata ia bagi hajibnya, Khalid bin Abdullah Al-Qushairi, dia kata kepada hajib, ada pengawal dia, apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang masuk padaku. Bila aku duduk di meja ni, pejabat ni, jangan lepas kau orang masuk. Maka bahawasanya wali yang memerintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya, melainkan 3 perkara. Orang yang tak benar, pemimpin yang tak nak jumpa dengan rakyat ni, ada 3 sebab. Yang pertama, orang dungu yang benci ia sertanya melihat atasnya seorang. Orang hak dungu ni, orang bodoh, kalau dia buat benda-benda, orang pergi tengok, dia mesti marah. Sebab dia tahu dia buat benda pelik, benda orang tua main-main yang budak buat apa dah. Pasal itulah kadang-kadang kita duduk tengok dekat airport, kelih makcik-makcik duduk main game dalam telefon. Allah, saya ingat, oh ni masalah. Kalau anak main saya tak kisah, tapi kalau mak duduk main game,
La ilaha illallah. Banyaknya masa dia baca kat zikir-zikir, bubuh zikir maksura, zikir waktu pagi, waktu petang. Dia repot boleh baca Quran. Main game wajib tu. Kadang-kadang saya beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tengok ustaz ni lain macam, tengok aku main game nampak. Ni Syekh ni kata apa? Orang dungu je tak nak bagi orang tengok. Kita kalau duk main benda ni orang tak, ada orang mari tengok belakang marah kita dah. Apa tengok apa main. Kalau kita baca Quran akak gini pula dah. Nak riak pula jangan. Yang kedua, orang yang melakukan pekerjaan yang syak, yang meragukan, atau hajat yang ditakut daripada bahawa nyata kepada orang. Maknanya kita buat satu benda yang meragukan, takut orang tengok, ni je. Orang tak mahu orang masuk jumpa orang. Golongan yang ketiga yang tak mahu jumpa dengan orang ni, orang bakhil, benci dia orang datang meminta-minta. Jadi kalau orang baik, tak ada masalah orang nak jumpa dia. Betul ke dia ni kan? Dan saya kira bagi raja mengambil wazirnya, menterinya itu orang kepercayaan pada agamanya, benar lidahnya, adil pada agamanya, kepercayaan perangainya, dan lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Jadi orang yang peka dengan rakyat, jangan dia main mengampu raja siang malam, susah juga kita. Lagi mempunyai insaf, adil, insaf mana adil, dan syafaqah, kasihan belas pada makhluk. Ini orang. Maka jauhkan orang yang lemah mentadbir akan umat. Orang lemah kalau tadbir besar. Dan sejahat-jahat ditaruh, dilantik wazir, menteri itu orang yang laim, orang yang jahat, yang tiada pemalu, dan yang kurang bangsanya, dan yang kurang bicaranya, kerana ada pekerjaan raja-raja dan pemerintahnya sekaliannya kembali kepada wazirnya. Ini masalah kita kadang-kadang jumpa dengan pegawai-pegawai ni lebih besar kepala daripada pemimpin. Kalau kita jumpa sungguh dengan orang yang berkenaan, dapat yang kita nak minta. Tapi kalau berjumpa orang bawah, dia panggil PA ke apa? Allahu Akbar. Dia punya act lebih daripada menteri pun tak cakap macam dia. Masalah kita dah. Sama juga kadang-kadang ustaz ni, PA tu app besar cakap, wah, awak punya surau ni besar mana nak ajak ustaz saya pergi ceramah sini. Oh, dekat lagu ni. Ini termasuk juga ni. Ustaz-ustaz je nak pakai wazir ni, PA ni, kena cari yang warak-warak juga, jangan duduk kira nak duduk tanya lebih-lebih. Sampai orang surau mengadu, dia kata macam mana macam ni. Takut kita dengan cerita. Baik. Dan ikutnya raja-raja itu pada tangan wazir. Raja ni kadang-kadang dia dengar nasihat orang ya. Menteri nasihat. Dan umpama sultan seperti kampung. Sultan kampung dan wazir itu pintunya. Pintu masuk kampung, duduk di wazir. Maka siapa yang datang kepada kampung, maka berkendak daripada ia datang memukul dia akan pintu. Orang nak masuk pintu kampung, kena masuk pintu dulu. Dan siapa datang akan dia bukan pintunya, terkejut tiada dapat masuk. Jadi jumpa betul-betul lah. Dan adalah tempat jatuh wazir, bukan tempat jatuh ni, bawah tempat kedudukan menteri pada tempat kerajaan. Dalam kerajaan itu seumpama cermin bagi muka, seperti tiada melihat padanya, tiada lihat akan keedukan mukanya, dan jahatnya dan kecelakaan. Jadi menteri tak baik, orang akan tuduh kerajaan yang tak baik. Demikian lagi, sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya, dan sihat pahamannya, dan bersih hati. Ini nasihat Syekh Daud tentang pelantikan pegawai-pegawai kerajaan, penasihat-penasihat raja. Demikian lagi sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan, dan sayyidianya, ini tajuk lain, dan sayyidianya bagi raja-raja dan orang besar-besar dan yang lain daripada keduanya mengetahui akan kejahatan zalim. Raja kena peka dengan bahaya zalim dan celakanya, supaya terkejut, takut daripada melakukan kezaliman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Tengok dalam kitab tu ada salah. Dalam kitab kita ada sedikit silap.
silap teknikal, silap. Dalam kita kata fala ja'al la'natallahi 'alal zalimin. Betul tak? Tulis kat situ silap penulis, silap cetak. Yang betulnya fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Ini surah Ali Imran ayat 61. Ataupun kalau nak kekal dengan hak tu, kita kena kata ala la'natullahi 'alal zalimin. Baru betul ayat tu. Surah Hud ayat 18. Tulis sini fanaj'al la'natullahi 'alal kazibin, ataupun tulis ala la'natullahi 'alal zalimin. Jadi ayat tu bercampur, kepala lain ekor lain. Salah pencetak. Maka kami jadikan laknat Allah Ta'ala ke atas orang yang zalim. Jelas. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jadi ayat ini panjang. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Apa dia kata di sini? Dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu lalai daripada apa yang kamu kerjakan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu bil absar. Panjang ayat ini, boleh ambil dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka yang meliputi dengan mereka itu kelilingi. Jadi ayat-ayat ini semuanya tentang perkara-perkara yang zalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Daripada Abi Umamah Al-Bahili, man iqtata'a haqq imri'in muslimin aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun ya nabiy Allah walau kana yasiran, qal walau qadiban min ara, walau qadiban min ara. Artinya, siapa memutuskan hak seorang muslim, kita ambil hak orang Islam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, biyaminihi, dengan sumpah dia. Maknanya kita pergi mahkamah, kita bersumpah demi Allah, ini hak saya. Maknanya hakim akan putuskan hak dia. Apa jadi? Kita telah mengambil hak seorang muslim, maka Allah SWT aujaballahu lahun nar, nascaya diwajibkan baginya api neraka, dan diharamkan ke atasnya surga. Bertanya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, jikalau sedikit sekalipun, sikit pun tak boleh juga? Apa Nabi kita jawab? Walau qadiban min arak, jikalau ia sepotong kayu sugi sekalipun, sepotong kayu sugi sekalipun, jangan diambil. Nah, ini tulis ini, hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mazlumin fashakhasa bibasarihi ila as-sama' illa qala Allah azza wa jalla labbaik 'abdi haqqan 'alayya la ansurannaka walau ba'da hin. Tiada seorang hamba yang dizalim oleh orang. Orang ni kena zalim ke orang, maka melihat dengan matanya ke langit. Maknanya orang kena zalim biasanya angkat ke langit lah, mengadu kepada Allah Ta'ala. Melainkan Allah SWT akan firman kepadanya, la ansurannaka walau ba'da hin, ubahkan hambaku, benarnya atasku, aku akan tolong kau walaupun lama masa. Kita ingat, orang kena zalim kadang-kadang bertahun-tahun, tapi bila Tuhan ambil, Allah Ta'ala
yumhil wala yuhmil. Dalam hadis lain dia kata Allah Ta'ala yumhil wala yuhmil, dia beri tangguh tapi tidak lupa. Orang zalim mungkin tertangguhlah, dia boleh buatlah setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, tapi Tuhan tak lupa dengan tindakan yang akan diambil. Wal'iyazubillah. Tanda itu hadis ini dalam silsilah sahihah mengatakan hadis ini hasan, darjah dia hasan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala wa inna zulma salasatu, zulmun la yughfar, wa zulmun la yutrak, wa zulmun maghfur. Fa amma zulmul ladzi la yughfar fa syirku billah. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa amma zulmul ladzi la yutraku fa zulmul ibad ba'dihim li ba'd. Wa amma zulmul ladzi yughfaru fa zulmul 'abdi li nafsihi. Tengok terjemahan dia. Ketahui oleh kamu bahawasanya zalim itu terbagi kepada 3 bahagian. Zalim bagi 3. Yang pertama, zalim yang tidak diampunkan. Zalim yang tidak diampunkan. Yang kedua, zalim yang tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, akan diambil tindakan. Yang ketiga, zalim yang diampunkan. Tanda letak nombor situ. Yang pertama, maka adapun zalim yang tiada diampunkan dia itu, iaitulah sekutu syirik akan Allah Azza wa Jalla, yakni menyembah akan yang lain daripada Allah. Karena firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah tidak mengampun akan orang yang sekutu syirik dengan dia, dan mengampunkan akan yang lain daripada itu bagi orang yang dikehendaki. Orang yang tak melakukan syirik, mereka masih mempunyai harapan yang tinggi untuk mendapat keampunan Allah. Tapi bagi orang yang buat syirik, entah tamatlah dia riwayat dia dengan keampunan Allah. Yang kedua, adapun zalim yang tidak ditinggalkan, zalim yang tidak ditinggalkan, maka iaitu zalim hamba sebahagiannya akan setengah yang lain, dan tiada dapat dihisapkan antara orang yang zalim itu hingga rida ampunannya. Allahu Akbar. Jadi zalim yang kedua ini, zalim makhluk sama makhluk. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Saya tak pernah pukul orang, tak pernah saya tampar orang. Kita ingat zalim ni dengan tangan, dengan pukul. Kita pegawai, ketua pejabat, ada ke tak ada anak buah yang kita tak setuju angin dengan dia? Kerja baik, tapi ada benda yang dia tak kita tahan kenaikan pangkat dia. Ini zalim nama dia. Kita tak beri mereka ni hak-hak mereka. Elang dia tak tambah, sedangkan mereka berhak. Kamu jumpa dengan orang ni, orang yang kita zalim. Saya dah pencet dah, pencet tak pencet, kamu buat waktu kamu masih bekerja. Pegawai-pegawai kerajaan yang menahan kenaikan pangkat orang-orang di bawah dia, ingat, kamu akan bertemu mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan didakwa oleh mereka. Berapa ramai kita jumpa sahabat-sahabat, ada yang letak jawatan, ada yang mengadu. Sebab apa? Saya sampai 3 tahun tak pernah naik pangkat. Orang mari kemudian naik sebab pandai bodek. Pandai bodek naik pangkat. Dia ni bekerja strict lillahi ta'ala, kita tahan pangkat dia, seolah-olah rezeki dia kita yang beri. Ingat, itu di antara perkara-perkara yang kita kena ingat. Dosa yang paling payah sekalinya, iaitulah dosa manusia dengan manusia. Kalau satu dia kata la yutrak, dosa ini tidak dibiarkan, akan diambil tindakan walau ba'da hin. Adapun zalim yang diampunkan, maka iaitu zalim hamba bagi dirinya, iaitulah dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah tak payah. Kadang-kadang dosa ini tidak dosa besar, memadai yang kita ambil wudu, batal, habis dosa. Lepas salat kita baca subhanallah 33 kali, yang kita dah sebut dalam hadis dulu.
Nabi kata diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Gugur. Berjalan kasratul khuta isal masajid, sekali melangkah naik darjat, sekali melangkah hapus. Dapat. Dosa dengan Allah mudah. Yang jadi payah dosa kita dengan manusia. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita duk mengumpat orang, kita duk tuduh orang, kita buat la ilaha illallah. Banyaknya kerja kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyaknya hisab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan berganjak kaki anak Adam ini sehingga ditanya semua perkara-perkara yang telah disebut. Dan hadis ini panjang. Ini zulma salah tadi. Tulis hadis ini diriwayat oleh Imam Asyuti dalam Jami' Shaghir, dikatakan riwayat At-Tayalisi dan Al-Bazzar daripada Anas dengan sanad yang hasan. Sanad dia hasan. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah ni khalifah, bahwasanya aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan dia orang yang tidak dapat orang yang menolakkan dia melainkan Allah Azza wa Jalla. Muawiyah kata aku sangat malu kalau aku buat zalim terhadap orang yang lemah, tak ada siapa nak bela dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Di antara orang yang lemah yang saya nak bela juga hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ni kelebihan membela orang lemah, iaitulah ramai di kalangan muslimat kita ni, isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami. Dalam istilah orang Melayu kata gantung tak bertali. Betul istilah tu. Kalau gantung ada tali senang, mati orang tolong tanam. Ini gantung tak bertali. Ada tok lelaki, ada suami tak ada tok lelaki. Orang lain tengok dia nak bantu tak boleh. Siapa? Bini orang. Mana laki dia? Tak hilang, bertahun-tahun dah sudah hilang. Nafkah zahir pun tidak ada, nafkah batin pun tidak ada, kasih sayang pun tak ada, SMS pun tak pernah hantar. Tak tahu duduk di mana, dunia mana dulu, dia planet mana dia hidup, tak tahu. Jadi orang nak bantu tak boleh. Dia nak pergi ke mana pun masih lagi terikat dengan isteri orang. Karena itulah kita bagi nasihat, mana-mana suami yang tak nak lagi beristeri, cerai. Selesai masalah. Ni tak nak zalim kawan ni, terpaksa kena bekerja, cari nafkah sendiri, anak-anak dia kena tanggung, suami tak duduk di mana. Ini satu kes yang berat. Ini satu kezaliman, jenayah yang dibuat oleh orang laki-laki terhadap orang perempuan. Walau macam mana pun, perempuan jangan menuntut. Kalau macam ni, beri saja kepada kami hak, biar orang isteri boleh cerai suami. Kan senang macam tu. Baru kita jadi buat liberalisme dipanggil ni. Golongan yang nak samakan laki-laki perempuan. Saya kata kalau bagi hak orang perempuan boleh cerai suami, jawab dia mahkamah kena tambah 10 kali lagi. Hari-hari 4 kali lagi dia cerai suami ni. Lambat balik SMS, awak dah jatuh talak 4, jangan balik lagi malam ni. Allah Ta'ala tak beri orang perempuan ni kuasa kerana mereka sangat emosi dalam masalah ini. Tapi orang yang diberi kuasa ini pula nakal, tak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla, kamu akan didakwa oleh isteri dan anak. Banyak. Saya kalau orang perempuan telefon menangis, saya bimbang dah. Tak ada dah kerja lain kecuali macam mana nak buat, minta tolong doa, suami tak balik. Allahu Akbar. Jadi banyaklah kezaliman-kezaliman. Itu semua ni termasuk dalam kezaliman, zulmul ibad, menzalimi hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Muawiyah kata apa? Kalau aku zalim, orang boleh lawan, gentleman. Tapi kita buat zalim pada orang tak melawan, hanya Allah yang mengadu, cukup dahsyat. Kan kita ada cerita hari tu, seorang perempuan yang kena zalim, yang tak mau mengadu. Ingat ada cerita? Kita tak cerita lagi sini. Ni orang ni kena zalim, dia tak mengadu, dia tak kata apa, senyap. Akhirnya orang yang melakukan kezaliman tadi sakit, bawa hospital kata tak ada penyakit, cari terbomo, jampi, tak keluar apa-apa, tak berasak air dia, tak ada apa-apa. Dia kata masalahnya ni, cek rupanya dia ada menzalimi seorang perempuan. Orang-orang yang baik-baik di kampung ni pergi jumpa makcik, minta maaf dengan makcik tu supaya maafkan kepada orang ni. Makcik kata aku tak ada salah apa, aku tak buat apa, aku tak kata apa, aku tak senyap. Kata orang silent protest, tak kata apa, senyap. Payahnya ni, payah macam tu. Satu hari dia orang pergi pula dekat makcik ni, mencerita keburukan kawan.
orang ni buat begini. Macam mana makcik agak-agaknya? Boleh tak makcik kata jahat pada orang ni? Makcik kata memang dia jahat, dia buat aku. Sepatah keluar daripada mulut dia. Kata ulama, ketika itu doktor dapat kesan penyakit kawan. Ini bahaya. Orang yang mengadu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak kata apa-apa. Dia mengadu, dia zalimi. Senyap. Bila keluar daripada mulut dia nak membela diri dia, ketika itu dia panggil intisarun lin nafsi. Orang ini berjuang mempertahankan diri dia, bukan lagi berjuang untuk benda lain. Maka kata itu ulama kata sudah terbuka hijab, orang boleh nampak apa penyakit dia. Ini kita kata orang yang dizalimi, yang bersabar hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Dia tak doa jahat pada orang itu, dia mengadu kepada Allah Taala, minta Allah Taala angkat dari itu dia ni. Orang ini lebih bahaya daripada orang yang siang malam untuk mengadu pada orang. Ini bahaya. Kata setengah hukama, ahli bijak pandai lagi kata, sebutkan oleh kamu tatkala engkau menzalimkan orang, akan adil Allah padanya. Mu kena ingat, mu nak zalim orang, kita ingat Allah Taala adil. Dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah, kita ingat kita berkuasa zalim pada orang ini, kita ingat kuasa Allah Taala lebih kuat lagi. Dan jangan engkau menghairankan kerana kamu lulus dua tangan kamu tumpahkan darah. Tangan kita ni berkuasa, kita tumpah darah. Tembak orang kau buat apa? Maka bagi bawasnya, baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Ingat, kalau kita boleh bunuh orang hari ini, kita juga akan mati seperti orang itu. Dan kata Abu Thawr ni seorang sahabat, orang yang rapat dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Bermula batu yang dimasukkan di dalam binaan rumah, batu yang masuk dalam binaan rumah yang ketiadaan halal, batu yang tak halal itu dia panggil cengkerang. Cengkerang itu mata apa ni cengkerang? Deposit. Binasanya bangunan tersebut. Jadi kalau kita nak suruh rumah kita yang tak tahan lama, masuklah bahan-bahan bina yang tak halal, dia akan binasa. Ini peringatan-peringatan yang cantik. Dan kata setengah ulama lain pula, jikalau bahawasanya surga itu negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada yang zalim, nescaya aku takut surga pun akan binasa. Allahu Akbar. Yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Dan diceritakan bahawasanya Kisra Anushirwan, pemimpin Faris, Kisra Anushirwan adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia, hingga masyhur ia pada ilmunya. Jadi tok guru dia ni masyhur, duk ngajar. Kisra ni anak ajar. Apa dia buat? Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada suatu hari dengan ketiadaan dosa. Tok guru dia saja nampak dia, tak bersalah. Yakni ketiadaan kesalahan, tak ada salah apa-apa. Maka menaruh marah pada hatinya, dia simpan dalam hati dia nak balas dendam kepada tok guru dia. Jangan masalah. Maka tatkala baik ia kerajaan baginya, bila dia naik takhta jadi raja, jadi pemimpin, dia panggil guru dia. Maka berkata ia pada gurunya, apa yang menanggungkan di kau? Apa sebabnya tuan guru pukul saya pada ketika hari dulu, sedangkan saya tak pernah buat zalim, tak pernah buat apa-apa? Kenapa tuan guru pukul saya? Tak juga ceritakan. Maka kata gurunya, tatkala ada engkau, aku lihat akan engkau sangat gemar pada ilmu. Bila aku tengok mu ni suka kuat belajar, aku harap bagimu kerajaan. Jadi aku harap kamu akan naik takhta jadi pemimpin, kemudian daripada bapakmu. Maka aku suka nak rasakan di kau pada zalim, nak suruh kamu terasa dizalimi, supaya jangan engkau zalim akan orang lain. Bila mu kena zalim, mu teringat sampai ke jadi raja, mu teringat lagi. Jadi mu kena ingat, orang yang kamu zalim juga, itulah mereka akan merasai keperitan dizalimi.
Maka berkata Anusyarwan, Zah, yani elok. Cantiklah, nasib baiklah untuk guru nasihat pada saya macam ni. Sama juga cerita ni kalau tuan-tuan baca dalam buku Muhammad Al-Fatih. Raja tengok cerita Muhammad Al-Fatih? Tak tengok? Tengok? Budak-budak tengok, mak dia kena tengok juga. Lepas pada ni buat balik, biar mak tengok cerita Muhammad Al-Fatih. Boleh? Ni kita beli kartun tunjuk anak. Muhammad Al-Fatih ni seorang yang hebat, tak tinggal solat, belajar betul-betul. Di antara cerita Muhammad Al-Fatih macam ni, tok guru dia pukul dia tanpa sebab, nak suruh dia merasai bahawa seksanya jiwa orang yang kena zalim ni, terseksa jiwa dia. Maka setengah raja dahulu, raja zaman dulu, dia telah tulis di hamparan, dia tulis dekat dengan hamparan Maidani dia kata-kata macam ni. Menarik ni kata ni. Apa dia kata? Tengok dalam kitab kita, tak bagi betul. Saya nak ajar cara baca syair. Ada orang kata 2 bit ni dalam kitab Al-Kabair. Cara dia bacakan, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu yarji'u muqbahu ila an-nadami, fadh-dhulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami, tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun, yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Apa boleh kata? Siapa nak kata sekali? Tak nak deklamasi ke apa dia panggil ni? La tazlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami, tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun, yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami. Artinya, jangan kamu zalimkan orang apabila kamu ada kuasa. Itu satu bait yang pertama. Tak stroke situ. Baru kita buat syair nanti ikut rangkap dia baru sedap. Dan tiada kamu ketahui akan apa yang membuat oleh doa. Tajam doa ni kamu tak perasan. Orang mazlum doa naik. Anak panah malam sangat lulus dan tetapi sihamul laili nafiza. Kita pergi baca doa lain pula. La tazlimanna, dan jangan kamu zalimkan apabila, artinya jangan kamu zalimkan orang apabila ada kamu kuasa. Bila kamu kuasa, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira, bila kamu berkuasa jangan zalim pada orang. Fadh-dhulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami, maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Itu habis rangkap. Tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun, tidur dua mata engkau dan orang yang kena zalim berjaga malam, tak boleh nak tidur dia. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami, meminta doa ke atas engkau dan ainullah tidak tidur. Ini terjemahan kepada bacaan yang pertama tadi, la tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Bait yang kedua ini tanda situ. Bait yang kedua ini dia kata diambil daripada syair Imam Asy-Syafi'i. Al-Baitani, 2 syair daripada Imam Syafi'i dalam Dewan Syafi'i. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi, wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u, sihamul layli nafidhatun walakin laha amadun walil amadin qida'u. Atahzahu bid-du'a'i wa tazdari, kamu mudah-mudah senang-senang je akan doa, kamu permain-mainkan akan dia. Orang duk doa munajat, kita duk perli main. Doa lah, nak doa tak jadi apa. Jangan duk perli. Doa orang zalim dengan air mata mereka sangat tajam.
Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak kesan. Wa ma tadri bima sana'at du'a'u, dan kamu tiada ketahui dengan apa yang diperbuat oleh doa. Sihamul laili nafizatun walakin, anak panah malam sangat lurus tajam, dan tetapi laha amadun walil amadin qida'u, dan baginya masa dilalukan dia, dan masa itu akan berakhir juga. Maksudnya doa orang zalim ni kalau tak diterima sekarang ni pun tempohnya akan berakhir. Tuhan dalam hadis kata liyumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala tangguh tapi tidak awal, tidak cuaikan doa orang yang dizalim. Habislah kita tengok dalam nasihat seorang sayyidah yang hebat ini. Dan tatkala berlaku zalim oleh Ahmad bin Talun, daripada mengerjakan adil, dia di pemimpin, menangis segala manusia tentang kezaliman Ahmad bin Talun, dan berhadap mereka itu kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini seorang yang hebat daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita cerita Sayyidah Nafisah, orang hebat, iaitu syarifah yang sangat zahid, mengadu orang kepada dia. Dia kata apa? Maka berkata dia, Sayyidah Nafisah ni cucu Nabi. Tulis itu. Sebelum kita cerita kehebatan dia, kita dengar, kenal dia sikit. Nama dia Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maknanya cucu cicit kepada Sayyidina Ali. Kan? Kalau ada orang nak boleh anak cucu, letak nama Nafisah ni. Hebat sangat orangnya. Ada anak beranak saya dua ni? Tak ada. Cucu ada? Cucu Nafisah. Kita ambil di mana ni? Ambil di Masjid Negara. Hikmah kan dalam ilmu. Dia ni dilahirkan pada tahun 145 di Mekah. Cucu Nabi. Dan seorang yang sangat zahidatun, seorang yang zahid, tak nak pada dunia, dan abidah, orang yang kuat beribadah. Daripada Mekah dia berhijrah pula kepada duduk di Madinah dengan suaminya, yang akhir sekali dia pergi ke Mesir dengan mak bapak dia, dengan ayah dia, dan katanya dia meninggal pun di Mesir, dan dia sempat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hebat Sayyidah Nafisah ni. Satu majalah yang cantik, nanti tuan-tuan baca, nah tajuknya majalah Muslimah, boleh tengok dalam tu cerita Sayyidah Nafisah, insya-Allah. Jadi cerita dia, saya tak nak bacalah cerita panjang Sayyidah Nafisah ni. Jadi bila orang mengadu, Ahmad bin Talun ni buat tak baik, orang mengadu pada Sayyidah, maka berkata dia, manakala ia berjalan, bila dia berjalan, kata orang esok dia ada majlis nak keluar daripada istana, maka menulis surat dia pada kertas. Sayyidah Nafisah tulis surat dan berhenti dia di tepi jalan. Kemudian lalu raja itu dan berkata ya, "Hei Ahmad bin Talun." Orang tengok, ini Sayyidah ada sini, cucu Nabi ni. Maka tatkala melihat ia akan dia dikenalnya, maka turun ia daripada kudanya, berjalan kaki pergi kepada Sayyidah Nafisah, mengambil kertas itu daripada tangannya dan dibaca. Jadi Sayyidah itu tulis surat nasihat kepada dia. Maka dia tengok tersurat di situ, dia tengok apa? Maka tiap-tiap padanya tersurat dengan katanya, ni isi kandungnya surat Sayyidah, manakala kamu milihkan, maka kamu buangkan Allah, dan sesungguhnya kuasa kamu, maka kamu keraskan. Bila mu dapat milik, kamu buang. Bila kamu berkuasa, kamu keras,
tak berlaku adil. Dan memberi nafa'at, maka kamu keraskan. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan. Dan jika kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan. Dan sesungguhnya telah diketahui kamu bahwasanya anak panah malam sangat lurus, tiada tersalah. Istimewa pula daripada hati yang telah kamu pedihkan dia, dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan dia. Perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendaki, maka bahwasanya kami sekalian sabirun, orang-orang yang sabar. Dan zalim kamu, maka bahwasanya kami dengan Allah minta tolong. Dan zalim kamu, bahwasanya kami kepada Allah mengadu akan zalim kamu. Dan lagi akan diketahui oleh mereka itu yang zalim, yang mengatakan ayam qalabin yang qalibun, di manakah berpaling mereka itu. Itu surat dia. Kemudian katanya, maka ia pun mengadilkan rakyatnya. Kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah, maka mengerjakan oleh orang yang adil, bahawa ia menegahkan daripada tangannya daripada yang zalim, dan berjalan ia di atas jalan adil, dan melakukan pekerjaannya dengan insaf, dan mengintai-intai akan suruhan Allah pada sirnya, pada rahsianya dan zahirnya. Dan ketahui pula bahwasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas akan atas segala amal kebajikan dan kejahatan, maka diseksa akan zalimin di atas zalimnya itu. Itu di antara nasihat Sajidah kepada Ahmad bin Talun. Habislah kita, alhamdulillah, tamatlah kita Munatul Musalli. Jadi kita baca doa seperti doa yang dibaca dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullama zakaraka az-zakirun wa ghafala an dzikril ghafilun, wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin, salatan wa salaman da'imain ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat, wa tsabbitni wa saqqil mawazini wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka ad-darajatal 'ulya minal jannah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila al-islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ini doa Syekh Daud menutup kitab dia. Dan doa ini kita boleh baca bila-bila saja, bila kita perlu. Boleh kita jadikan doa kita lepas solat kita ke, bila masa kita nak baca, boleh kita jadikan doa ini. Jadi cantik doa ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Terjemahan dia panjang, jadi setengah terjemahan itu boleh tengok dalam kitab kita yang lain, insya-Allah. Jadi wallahul muwaffiq liman yasha, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya Allah Ta'ala yang beri taufik kepada siapa yang dikehendakinya, tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala buat, dan kita yang akan ditanya. Tengok, telah selesai faqir ila Allah Ta'ala. Tengok orang sampai dulu penulis kitab sangat tawaduk. Dia bahasa diri dia tu faqir ila Allah, maknanya orang yang berhajat sangat kepada Allah. Jadi kita hari ni kan telah menulis akan dia oleh nak tulis apa? Profesor tu, Profesor Nira. Apalah, jadi ada profesor ditulis. Daud bin Abdullah Al-Fatani menterjemahkan risalah yang bernama Muniatul Musalli ini dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah pada waktu duha hari Selasa 15 hari bulan Zulhijjah daripada hijrah Nabi alaihi salatu wa taslim 1240 tahun. 1440
1240 2 tahun. Cuba tulis. Main matematik sikit. 14 42. Tolak sekarang ni 1434. Berapa tahun? Berapa tahun dah? Mana ahli matematik? 192. Alhamdulillah. Selepas Syekh Daud tulis kitab ini 192 tahun. Maka pada pagi waktu duha hari Sabtu 26 Rabiul Akhir tahun 1434 bersamaan dengan 9 hari bulan Mac tahun 2013, Abu Anas dan para pelajar semua di Dewan Masjid Negara ini telah mengkhatamkan bacaan kitab ini daripada awalnya sampai ke akhirnya. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan mudah-mudahan pelajaran kita ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kita belajar ini bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, semoga perbincangan kita ada faedahnya, insya-Allah. Jadi kita akan sambung terus kepada risalah yang kedua. Dalam kitab ini ada satu lagi kitab lain. Tengok di bawah tu. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam, karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi kita ini membincangkan tentang hukum muafiq dan masbuk. Makmum yang mari kemudian mari tertinggal dengan imam. Penting bab ni. Jadi kita akan terus pergi kepada cerita ni, insya-Allah, di dalam perjumpaan kita yang akan datang. Bila habis tu baru kita bincang kitab lain pula, insya-Allah. Habis itu. Habislah kita, ini banyak soalan-soalan yang ditanya. Soalan yang pertama, saya bermusafir pada hari Jumaat. Saya bertolak selepas waktu subuh. Adakah wajib saya solat Jumaat atau gantikan solat Jumaat dengan zuhur? Di sini ada dua pandangan. Kalau dalam fiqh Syafi'i, bila orang tu dah keluar lepas subuh, maka dia kena solat Jumaat. Tapi pandangan yang kedua yang mengatakan selagi tidak azan Jumaat, kita keluar, tidak menjadi masalah. Jadi kita tengoklah, kalau kita boleh solat Jumaat itu yang terbaik, khuruj anil khilaf. Tapi kalau sekiranya tak dapat, contohnya waktu penerbangan kita pukul 12.30 tengah hari, macam mana kita nak solat Jumaat? Atau pukul 2.30 petang, tak sempat pergi Jumaat, kapal terbang terlepas, semuanya terlepas. Jadi kita ambil pandangan yang kedua, ambil rukhsah, kelonggaran yang ada ini sangat penting, terutama di zaman kita ini. Bukan zaman kita naik kenderaan ikut kehendak kita. Jadi kalau kita naik kereta, berhenti itu lebih baiklah. Dia naik kapal terbang tak akan berhenti, dia akan terus terbang. Nak salat atas Jumaat atas kapal terbang ada pula masjid. Nah, soalan yang kedua, benarkah cerita kanak-kanak bayi meninggal di kubur bersebelahan dengan manusia yang diseksa malaikat, berubah rambutnya kerana takutnya seksa malaikat? Hari uban ni bila semua yang masuk air kiamat esok, yauma yaj'alul dana shiba, bila kiamat tu semua akan jadi uban. Adapun dalam kubur ni kita tak tahu benda alam gaib, benda alam yang tak ada siapa yang pergi bongkar kubur orang tu orang ni. Jadi kadang-kadang cerita orang bawa ni ada yang betul dan banyak yang tak betul. Memadailah kita baca hadis-hadis yang sahih, wa'id terhadap orang-orang yang duduk, orang yang buat maksiat, meninggalkan manusia yang seksa malaikat sebab. Jadi kita cuba jangan nak cari cerita pelik-pelik. Soalan yang seterusnya, ini masalah berkait dengan apa yang kita belajar ini, tentang pelaksanaan undang-undang syariat Islam di dalam mana-mana negara. Kita kena tahu mana-mana negara dalam dunia ini Allah Ta'ala beri pinjam kepada pemimpin-pemimpin yang ada, dan kita wajib melaksanakan undang-undang Islam, syariat Islam dalam negara. Yang pertama sekali, patuh kepada Allah Azza wa Jalla.
dalam perundangan kita, taat kepada Allah. Cuma mungkin bila masyarakat kita hari ini bila disebut undang-undang, kita nampak undang-undang jenayah. Itu satu cabang daripada perundangan Islam. Awal lagi kita kena letak masalah membetulkan akidah itu sendiri. Kemudian rukun Islam dilaksanakan. Jadi bila mari sampai bab jenayah, ada situ kita bincang. Jadi bukan kata bila sebut undang-undang Islam maksudnya potong tangan. Lah, itu orang putih yang buat. Nak menakutkan orang non-Muslim, kamu nak laksana undang-undang Islam, mana potong tangan? Tak lagi. Banyak lagi kita kena start dengan solatnya, dengan apa. Hari ni masalah yang pertama hari ni pun yang tak terlibat dengan potong tangan, potong kepala ni pun banyak yang tak selesai. Salat kita awal kita berbincang dalam Munajat Musalli. Syekh Daud kata menjadi tanggungjawab kepada pemimpin supaya memastikan rakyatnya melaksanakan salat. Jadi ini di antara perkara. Karena itulah masalah-masalah ini kita perlu pada penjelasan yang panjang. Orang bukan Islam bila duduk dalam negara Islam, mereka juga terikat dengan peraturan Islam di dalam perkara-perkara yang tidak dihalalkan dalam syariat mereka. Kalau syariat dia kata dia boleh minum apa, dia boleh minum. Syariat dia kata dia boleh. Itu perbezaan panjang. Cuma tuan tengok dalam satu kuliah saya, tajuk dia keindahan undang-undang Islam. Jadi tengok dalam tu kita kurai panjang hari itu tentang masalah ini. Kalau isteri kena marah benda-benda yang remeh-temeh, adakah suami itu menzalimi isterinya dan doa isteri itu mustajab? Ini soal realiti. Nak marah remeh-temeh itu buat apa? Jangan ada marah. Isteri ni kita dah sebut dekat dalam cerita Muawiyah dulu. Isteri akan menang kalau suami tu, kau tak dengar lagi sini. Tak lagi. Orang pergi kritik Sayyidina Muawiyah. Dia kata Muawiyah tak layak awak jadi pemimpin sebab awak takut dengan isteri. Jadi Muawiyah tengok. Apa sebab lagi? Tak ada. Awak takut ke bini, queen control, tak boleh jadi pemimpin. Muawiyah kata suami isteri akan menang dengan suami yang baik. Jadi pasal itulah, kalau suami baik, isteri boleh kontrol. Tapi mereka akan tewas, akan kalah bila suami dia laim, orang yang jahat. Salah sikit penampak, ini akan tewas isteri. Salah sikit kutuk selalu cerita. Apa benda remeh-temeh nak marah ke isteri, tak ada pasal. Isteri kita ni anak orang, kita ambil untuk jaga amanah. Dia pula bersedia pula tu nak duduk di rumah kita, nak jaga kita, tak pergi di mana-mana. Jadi tiba-tiba kita buat macam ni. Dan isteri jangan doa tajam kepada suami. Memang orang kena zalim ni, doa dia mustajab. Jangan doa kepada suami yang tak baik-baik. Habis kalau suami jadi tak baik, apa jadi dengan kita? Kalau suami jadi tak baik, dia tak nak cerai kan pula. Gantung tak bertali lagi tu jawab dia. Satu dah tak bertali, kepala ke bawah, kaki atas pula. Lagi dua kali dahsyat. Jadi jangan keceluparan mulut kita sendiri kadang-kadang mengundang bala bencana ke atas diri sendiri. Jangan. Adakah menjadi salah seorang suami memuji pasangannya kepada orang lain? Adakah dibolehkan dengan batas itu? Misalnya memuji pasangan di internet, Facebook, pejabat dan sebagainya. Ini akan mengundang bala bencana. Suami dipuji orang lain depan bini lah. Dalam Facebook ke, dalam apa mana, jangan puji orang lain. Sebab manusia ni ada dua sifat dia. Satu, sifat cemburu itu memang ada. Itu telah menjadi dipasang dalam jiwa manusia di sifat cemburu. Apa sebab kita nak puji suami orang depan suami kita? Bukan depan suami pun, apa sebab nak pergi puji suami dia orang lain? Kita dah ada suami, dah ada isteri. Jangan puji. Ini semua akan bawa kepada bala bencana dan akhirnya pergi ke mahkamah syariah lah jawab dia. Banyak kes-kes yang berlaku. Ini bahaya. Sama juga dengan puji masakan isteri kan? Kita dah cerita dari itu. Orang tu lepas motivasi, lepas dengar kuliah, dia balik puji isteri dia masak. Oh sedap awak masak hari ni, sedap makan. Isteri dia tak jawab apa, dia merah muka. Dia kata apa makcik? Biasa kalau orang puji senyum, dia tak senyum. Isteri dia kata macam mana saya nak senyum abang? 20 tahun saya masak ke awak, tak pernah awak puji. 20 tahun tak pernah puji. Petang ini jiran sebelah atas kuih awak puji melangit-langit. Apa sebab? Kena kau lah betul lah pula jiran tu janda. Mati meletup terus dah. Mana tak marah suami dia, isteri dia mana tak marah. Marah sungguh dengan dia tu kan. Jangan. Nak puji pun biar bertempat. Tapi isu puji suami atau isteri dalam internet ini satu perbuatan yang tak baik, yang boleh mengundang bala bencana dalam rumah tangga. Makna mamlakah itu makna kerajaan. Mamlakah dalam kitab itu, mamlakah
dengan mana kerajaan. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab Saudi, dia akan cop Al-Mamlakatul Arabiyah, mana kingdom, mana mamlakah, negeri beraja. Kita sebut dah tadi slow-slow kan. Jika terbatal di rakaat 10 dalam solat tarawih yang berimam, bagaimana sambungnya? Sambungnya masuk balik. Mudah ya. Jika haid kering 3-4 hari, mesti tunggu sampai 7 hari untuk lah. Kalau dah kering dah, memang tak ada tanda-tanda, sudah ada tanda ending dia, tak payah tunggu 7 hari. Yang nak tunggu 7 hari ni orang yang bercelaru, haid bercelaru, baru kena tunggu. Yang haid tak celaru ni tak payah. Tak payah dia teruskan je. Jadi kalau berhenti 10, kita nak cukupkan 20 rakaat contohnya. Tarawih tadi. Tak apa. Kita masuk dah terlepas 2 rakaat, sambung lagi lepas imam bagi salam, kita tambah lagi. Macam yang masuk lain. Ini tunggu sampai dalam bab Al-Bahjatul Mardiyah nanti. Baru sedap cerita dia kan. Bagi yang ada tabiat buruk di tempat kerja, adakah disyaratkan dia taubat dengan berpindah tempat lain? Sedangkan tempat kerja itu suasananya baik, boleh solat. Dah tak payah pindah tempat, dia tu jadi baik, selesailah masalah. Kalau pindah tempat lain dengan perangai itu, confirm tak dia bawa ikut kes? Mazhab dia akan pindah pejabat lain pula, menyusahkan orang lain. Lebih baiklah dia susah di tempat yang sama dengan dia bertaubat, berubah menjadi orang baik, daripada dia pergi buka cawangan baru pula di tempat lain. Jika sudah bersara, hanya bergantung kepada wang simpanan untuk menjara hidup, adakah wajib mengeluarkan zakat simpanan kerana sudah tidak bekerja? Hatta anak yatim yang merangkak, kalau dia ada duit simpanan cukup nisab, cukup setahun, dia kena bayar zakat. Kalau tak mau bayar zakat, senang. Zakat di wilayah ni berapa? Kalau di Kelantan 13,200, kita sedekah biar sampai 13,000, kurang 200 nisab, tak kena zakat. Tak boleh. Tak nak kurang, nak tambah lagi dah. Tak kira lah. Yang pentingnya tuan ataupun puan masih lagi mempunyai nisab yang cukup, tak kira. Zakat mesti berlaku. Lepas salat fardu maghrib ada 5 minit sebelum masuk fardu isyak, bolehkah sembahyang sunat maghrib? Boleh. Selagi tak azan isyak masih lagi dalam waktu dia. Sekiranya saya musafir menaiki bas, bila ke tempoh musafir saya bermula dari rumah atau stesen bas, daripada stesen bas, rumah dia tu tak boleh jamak lagi di rumah. Pekerja mengambil masa lebih masa untuk solat sampai 40 minit. Selalunya mereka akan satukan solat zuhur dan asar. Zalimkah bos jika tegur akan waktu solat? Pergi solat zuhur sampai 40 minit. Orang tarawih pun tak sampai banyak ni. Lah, ini satu pengabaian kepada tugas. Solat zuhur yang cukup waktu 5 minit cukup dah. Kenapa nak lebih-lebih pula? Waktu zuhur yang lebih. Acu solat isyak 40 minit, tak buat pula. Jangan. Kita kena tegur kerana dia saya tahiyat awal baca tahiyat akhir sebab telaja. Apakah dia katakan nama rukun? Lah, kita kena tengok rukun fi'li berbeza dengan rukun qauli. Rukun fi'li tak boleh tambah. Rukun qauli kalau tertambah taklah sampai batal salat. Itu perbezaan dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam Al-Bahjatul Mardiyah, kitab yang membincang khusus tentang masbuk dan muafiq. Kitab ini sangat menarik insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada jam 11 nanti akan ada kuliah penglihatan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Dr. Muhammad Ali bin